Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés. Presiden Perancis melalui kenyataannya menjadikan Islam dan penganutnya sebagai sasaran dengan melemparkan celaan kepada Islam. Dia sedikit tersasar dalam melepaskan geram terhadap Islam sehingga lupa diri bahawa Perancis dan negara sekutunya pernah datang merompak di negara lain. Mereka memaksa penduduk di negara tersebut menjadi hamba untuk diperas dan diperah habis-habisan segala hasil buminya. Umat Islam yang tidak berlupa tetap mengingati sejarah yang terpahat ketika jutaan rakyat di Algeria, Maghribi, Mauritania, Senegal dan negara lain yang dibunuh oleh penjajah Perancis. Tindakan zalim itu semata-mata mahu menakluk negara secara paksa, kononnya atas nama peperangan suci. Malah, rakyat yang mempertahankan diri dan tanah air sendiri pula dinamakan sebagai lanun, perompak dan penderhaka. Kaum Red Indian dan suku lain dibunuh atas nama penerokaan wilayah. Penempatan orang Eropah di benua Australia mengakibatkan penduduk asalnya ditembak laksana binatang buruan. Seolah-olah bangsa mereka sahaja yang mempunyai hak asasi manusia. Al-Quran mengajar adab berperang yang diwajibkan untuk mempertahankan agama, diri dan tanah air dengan berpandukan kitab suci Al-Quran. Islam mengharamkan sikap melampau walaupun dalam keadaan wajib mempertahankan diri. Agama Islam mengajar bahawa terdapat beberapa golongan haram dibunuh sekalipun ketika berperang dalam mempertahankan diri, iaitu golongan wanita, kanak-kanak, orang tua, paderi di gereja dan semua orang awam. Umat Islam daripada semua mazhab termasuk Syiah di Iran turut mengharamkan penggunaan senjata bermusnah. Peristiwa pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengerikan sedikit pun tidak menjadi pengajaran kepada masyarakat barat. Bukankah negara Perancis sendiri termasuk dalam negara-negara yang pernah mengadakan ujian senjata pemusnah di kawasan Pasifik pada abad yang lalu? Mereka juga masih berpegang kepada hukum halal senjata pemusnah untuk kegunaan mereka dan negara haram Israel. Adapun negara lain diharamkan pula segala bentuk kemajuan nuklear. Kami umat Islam tidak pernah buta mata akal seperti kamu apabila menyaksikan pelbagai kezaliman di Palestin, Rohingya, Uyghur dan terkini melihat betapa melentingnya negara Perancis terhadap Azerbaijan yang membebaskan tanah air yang telah dirampas oleh Armenia sewaktu umat Islam dalam keadaan lemah pada era komunis. Puak Armenia diletakkan di tengah-tengah Azerbaijan yang dinamakan sebagai Karabakh, lalu mengaku tanah airnya dicelah tanah air Azerbaijan. Perancis juga paling bersemangat menyokong Greece yang berpunca daripada krisis sempadan antara Turki dan Greece. Sempadan pulau yang jaraknya hanyalah 2 km sahaja daripada pesisir pantai Turki berbanding 500 km daripada Greece, tetapi dikatakan kepunyaan dan hak milik Greece. Akal yang tidak sihat. Mahu bermusuh terhadap Islam sekalipun, biarlah berasaskan hujah yang boleh diterima oleh akal. Kemungkinan juga mereka terkena wabak Islamofobia yang sedang melanda negara Eropah sebelum berlakunya COVID-19. Lebih malang lagi, ada pemimpin sebuah negara yang dikatakan paling besar dan maju dalam kalangan mereka menganggap wabak ini tidak berbahaya sehingga mencabar pakar perubatan
atas nama kebebasan yang sudah terbabas.